pembagian harta pusaka ni, terbaik kita sediakan hibah ataupun wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu pada kali ini. Saya Rohizat bin Aznan dari RC Rohizat Consultant. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan satu perkara, iaitu wasiat. Okay? Wasiat ini adalah salah satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk membuat pemberian harta. Pemberian harta ni boleh dilakukan melalui wasiat, melalui hibah ataupun faraid. Jadi 3 cara. Tapi kali ni kita nak cerita pasal wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu ialah ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak. Maknanya dia berikrar untuk serahkan harta dia ni bagi tujuan kebajikan yang dibenarkan oleh syarak. Yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya harta tadi pertama, dia mestilah dalam antara syaratnya, orang yang nak bagi wasiat ni, yang nak buat wasiat ni, harta tu mesti harta milik dia. Okay? Harta tu harta yang halal. Nak diberi pun kepada tempat yang halal. Okay? Itu syarat dia. Selain daripada itu, jumlah banyak mana dia boleh wasiatkan. Yang ini kita dah para alim ulama, para fuqaha telah membataskan hanya 1/3 sahaja. Okay? Contoh, kalau dia ada 300,000, yang boleh diwasiatkan hanya 1/3, iaitu kalau 300,000 mana 100,000 saja. Kalau dia kata nak bagi lebih daripada 100,000, dia kena dapat persetujuan daripada ahli waris. Kalau waris benarkan, silakan. Tapi kalau waris tak benarkan, hanya 1/3 saja. Selebihnya itu hendaklah diserahkan kepada waris dan dibahagikan menggunakan hukum faraid. Hukum faraid. Kalau dia tak ada hibah, maka dia akan diserahkan ataupun dibahagikan harta itu mengikut hukum faraid. Okay. Itu maksud wasiat, iaitu dia buat perkara itu semasa hidup dia, tapi penyerahan harta tadi dibuat selepas dia mati, selepas penulis wasiat itu, selepas pewasiat itu meninggal dunia, barulah harta itu diagihkan kepada ahli waris. Dan kita tengok dulu apa wasiat dia. Kalau dia ada wasiat, kita selesaikan wasiat dia dulu. Itu pun 1/3 saja daripada harta dia yang boleh diwasiatkan. Okay? Makna kata, bila meninggalnya seseorang itu, bagaimana harta ini nak diuruskan? Kita nak rujuk ke mana? Sama ada kita nak rujuk ke pejabat pusaka ataupun kita nak rujuk ke Mahkamah Tinggi Melaya. Pertama sekali kita kena pergi Mahkamah Tinggi Syariah dulu. Untuk Mahkamah Tinggi Syariah, sahkan ada wasiat tak? Ada hibah tak? Kalau ada, kena disahkan. Lepas disahkan, kita kena tengok juga berapa nilai harta yang ditinggalkan. Harta alih dan harta tak alih itu dinilaikan berapa. Kalau nilainya 2 juta dan ke bawah, pembahagian harta pusaka ini hendaklah diuruskan di pejabat pusaka. Kalau lebih daripada 2 juta, diuruskan di Mahkamah Tinggi Melaya. Bukan Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Tinggi Melaya. Kita dah faham apa itu wasiat tadi, iaitu pemberian selepas kematian. Sebelum tu tak boleh. Kalau sebelum tu, kalau nak diberi sebelum itu, dia panggil hadiah sebelum kematian. Hadiah semasa hidup, kita namakan dia hibah. Itu hibah. Dia berbeza sikit dengan wasiat. Hibah ni dia boleh bagi pada sesiapa saja dan tiada had jumlah dia. Wasiat ni ada had jumlah dia, iaitu 1/3 sahaja. Yang contoh dia nak bagi pada anak angkat ke, dia nak bagi pada baitul mal ke, nak bagi pada sekolah, kita limitkan 1/3 saja daripada harta dia untuk diserahkan menggunakan wasiat. Apa dalil dia? Okay, dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman, antara maksudnya ialah, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Itu dalil dia. Memang kita maknanya. Okay. Kenapa kita perlu ada wasiat? Kenapa kita kena ada hibah? Sebab untuk maklumat tuan-tuan, apabila matinya seseorang itu, hartanya dibekukan. Jadi bila dibekukan, dia nak buat proses pembahagian harta pusaka tu, dia akan melalui proses
proses apa? Proses menggunakan hukum faraid. Kalau dia tak ada hibah, dia tak ada wasiat, maka harta itu akan diagihkan menggunakan hukum faraid. Ini akan mengambil masa yang panjang. Okey, akan mengambil masa yang panjang dan ini akan menyusahkan waris. Bagi mana-mana orang yang hidupnya susah, dia nak gunakan harta tadi tu tak dapat. Dia tak perlu tunggu lama, 2 tahun, 3 tahun untuk dapatkan hartanya ditinggalkan oleh si mati. Ini yang kita tak nak. Sebab tu kita dapat tahu hampir berapa bilion aset orang Islam tersadai tersadai begitu saja, tidak boleh dicairkan kerana melalui proses pembagian harta yang agak rumit. Jadi untuk memudahkan proses pengurusan pembagian harta pusaka ni, terbaik kita sediakan hibah ataupun wasiat. Ini lebih mudah. Okey. Jadi sebab kita nak mudah untuk kita nak cairkan balik aset yang dibekukan tu selepas kematian. Okey, antara tujuan utama menulis wasiat adalah untuk melantik wasi ataupun pentadbir. Itu tujuan dia. Jadi kita buat wasiat, yang menjadikan wasiat tu dia akan lantik satu pentadbir dan ataupun wasi. Tujuan kita lantik pentadbir atau wasi adalah untuk melancarkan proses pentadbiran harta pusaka. Okay. Yang kedua, untuk melantik penjaga harta. Sebab ada di kalangan ahli waris yang bawah umur ataupun yang tak mampu untuk uruskan harta. Jadi kita lantik seorang penjaga harta. Yang ketiga adalah untuk menguruskan hutang, perbelanjaan selepas kematian si mati. Contoh urusan pengkebumian. Lepas tu kalau si mati ni ada hutang. Jadi inilah tujuan kita lantik pentadbir tadi, untuk uruskan hutang dia. Untuk uruskan perbelanjaan-perbelanjaan semasa pengkebumian si mati tadi. Okay. Yang keempat ialah untuk melantik seorang pemegang amanah dalam wasiat. Jadi si mati semasa hayatnya dia boleh lantik satu pemegang amanah tadi. Tujuannya untuk nak bagi tahu kepada pemegang amanah ni supaya dia pegang dulu harta tu untuk tempoh tertentu, untuk tujuan tertentu. Sebab ada kes di mana si mati dia tak mahu harta itu diserahkan dulu kepada waris. Dia kata tolong pegang dulu harta ni, sampai ketikanya nanti baru diserahkan. Jadi kita lantik kita panggil seorang pemegang amanah juga, untuk memegang harta itu bagi tujuan tertentu, bagi tempoh tertentu dan tujuan tertentu. Dan yang kelima, tujuan kita buat wasiat ni untuk menyatakan hasrat kita, pesanan kita. Jadi kalau kita ada apa-apa pesanan ataupun apa-apa hasrat kita buat wasiat. Dan wasiat itu akan diuruskan oleh pemegang amanah nanti. Saya rasa itu sahaja yang saya nak share dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.